Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lin-Nabiyil Karim wa sahabatil kiram. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اجتباه ربه رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على النحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد. Yang saya hormati, saya berfadilah Tuan Guru Ustaz Tirmizi Abdul Rahman Hafizahullah, Tuan Haji, Puan Hajah, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana saya dapat datang sekali lagi ke tempat tuan-tuan pada pagi ini setelah lama kita tidak bertemu disebabkan makhluk COVID-19 ini. Jadi syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat lagi menyambung pengajian buku kecil indahnya beradab dengan Al-Quran dan ahli Al-Quran. Ada yang mungkin terlupa bawa, tak bawa tu tak apalah. Tuan-tuan datang ni pun dah satu rahmat yang sangat besar untuk mengaji pada pagi ni, insya-Allah. Jadi saya sepatutnya turn yang kedua tapi terawal siapa, jadi saya limit untuk turn yang pertama. Jadi kita sambung pengajian kita tuan sekalian. Saya rasa kita tamat ataupun kita berhenti iaitu sebelum berlakunya COVID pada muka surat 46, betul? Okey. Bahagian yang kedua, memperbanyakkan bacaan Al-Quran adalah amalan para salafun salih. Kita dah sebut kepada tuan-tuan pada pertemuan sebelum ni pada muka surat 45, iaitulah kita kena memperbanyakkan membaca Al-Quran setiap hari. Banyak setakat mana? Setakat kita mampu. Setakat kita mampu. Dan saya telah sebut dalam buku ini beberapa orang yang cukup hebat di kalangan para salafun salih, para sahabat Nabi SAW, para tabi'in, para tabi'in yang cukup hebat dari sudut pembacaan Al-Quran. Saya telah menyatakan tentang contohnya Sayyiduna Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, menantu Rasulullah, seorang Perdana Menteri yang ketiga selepas Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum ajma'in. Sayyidina Uthman bin Affan mengkhatamkan Al-Quran sekali sehari. Ada riwayat mengatakan hanya pada salat sunat witir dia saja dia mengkhatamkan Al-Quran. Yang kedua, Sayyidina Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia yang pernah bertemu dengan Dajjal di satu pulau, dan cerita ni diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menekuni mendengar cerita disampaikan oleh Sayyidina Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu ini. Di antara sahabat yang pertama memperkenalkan pelita ataupun lilin, pelita lah, dalam Masjidin Nabawi. Yang ketiga, saya sebut tentang seorang tabi'in yang besar, Sa'id ibn Jubair radhiyallahu anhu. Sa'id ibn Jubair seorang tabi'in yang cukup hebat, dan dia ni telah dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Yang keempat, Sayyiduna Mujahid, bukan mantan menteri itu, ni Mujahid, ni tabi'in besar. Yang seterusnya, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, imam kita, mengkhatamkan Al-Quran sekali sehari juga. Kalau bulan Ramadan, 2 kali, sekali pada waktu siang, sekali pada waktu malam. Mereka ni mempunyai kekuatan rohaniah yang cukup luar biasa. Salah satunya, mereka ni semua menghafaz Al-Quran. Bila kita menghafal Quran, kita berjalan pun kita boleh baca Quran. Cuma kita tak baca. Tak baca. Banyaknya kita baca benda lain. Baik. Ini kita sama
Ini pula adalah jumlah terbanyak yang diketahui mampu mengkhatamkan Al-Quran dalam sehari semalam. Diriwayatkan oleh As-Sayyid Ahmad Ad-Dawraqi dengan isnadnya daripada Mansur bin Za'zan radhiyallahu anhu, seorang tabi'in ahli ibadah, bahawa dia mengkhatamkan Al-Quran di antara waktu zuhur dan asar. Allahu alam macam mana gaya bacaannya. Kemudian mengkhatamkannya pula antara maghrib dan isyak. Isyak tu dilewatkan, bukan maghrib isyak kalau waktu kita dah sampai sejam ni. Tapi maksudnya isyak tu dilewatkan pada bulan Ramadan 2 kali. Mereka mengakhirkan sembahyang isyak pada bulan Ramadan hingga berlalu 1/4 malam. Nampak? Mungkin dia sembahyang dalam pukul 11 atau pukul 12 dia baru sembahyang isyak. Isyak ni waktu dia muwassa', waktu dia luas. Jadi cuma kita tak payahlah, kalau sebab waktu luas kita pun melewatkan isyak. Boleh, tapi afdalnya solat di awal waktu dah, itu afdal. Cuma waktunya waktu luas, macam solat asar, solat zuhur, waktunya luas. Nanti solat yang luas waktunya. Diriwayatkan daripada Mansur, katanya Ali Al-Azadi mengkhatamkan Al-Quran di antara maghrib dan isyak setiap malam pada bulan Ramadan. Hebat. Namun barang siapa yang ingin merenungkan, ni dia Imam Nawawi sebut, barang siapa yang ingin merenungkan dan mempelajari dengan cermat, hendaklah dia membatasi diri pada kadar yang menimbulkan pemahaman yang sempurna atas apa yang dibacanya. Demikianlah juga siapa yang sibuk menyiarkan ilmu atau tugas-tugas agama yang lain dan kemaslahatan kaum muslimin yang bersifat umum, hendaklah dia membatasi pada kadar tertentu sehingga tidak mengganggu apa yang wajib dilakukan. Orang seorang pendakwah ataupun dia ada kerja lain, mungkin dia tak boleh nak baca seperti mana yang kita sebut sebelum ni, senarai beberapa orang para ulama salafun salih yang boleh mengkhatamkan Al-Quran dengan banyak dalam sehari. Jika kita belum termasuk ke peringkat yang dicapai orang-orang yang disebut ini, maka bolehlah kita memperbanyak membaca Al-Quran. Contoh budak-budak sekolah, dia tak ada kerja lain, kerja pun tak buat, kerjanya menghafal Quran, maka dia kena memperbanyakkan membaca Al-Quran Karim. Orang pencin, tahu apa dah, tengok isteri muntah, isteri tengok kita pun muntah, jadi tak ada benda dah, maka kita baca Quran lah banyak sikit. Jangan membawang membaca Quran. Ni membawang lebih banyak daripada baca Quran. Tak bagus tu. Bukan sini dilangkap. Maka bolehlah kita memperbanyak membaca Al-Quran sedapat mungkin tanpa menimbulkan kejemuan dan tidak terlalu cepat membacanya. Kadang kita baca banyak-banyak, sekali je kita baca, lepas tu tak baca dah. Biarlah sikit, asalkan benda tu istiqamah. Nak istiqamah kita baca 2 muka, semuka sehari, semuka setengah sehari, 1 juzuk sehari, ikut kemampuan kita. Jangan tiru orang. Orang tu mampu sebab dia lancar baca. Kita baca kokak nak baca 1 juzuk, payahlah sikit tak. Lepas tu kita sendiri jemu sebab susah nak baca dan sebagainya. Sejumlah ulama terdahulu tidak suka mengkhatamkan Al-Quran dalam sehari semalam. Mereka bertolak daripada hadis sahih diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah ibn Amru ibn Al-As radhiyallahu anhuma. Abdullah ni sahabat Nabi, Sayyidina Amru ni pun sahabat Nabi. Cuma tok dia Al-As bin Wa'il itu kafir, derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Ni Al-As bin Wa'il ni memanglah geng-geng Al-Walid bin Mughirah, geng Abu Jahal, Abu Lahab, tu geng dia tu, Al-As bin Wa'il. Tapi anak dia, cucu dia, semuanya sahabat Rasulullah SAW. Amru bin Al-As menjadi gubernur di Mesir. Amru bin Al-As bijak sangat politik, sangat bijak politik. Sampai pada zaman jahiliah dia bijak. Abu Jahal hantar dia untuk menjadi duta khas Mekah untuk mengambil balik pelarian yang pergi ke Habasyah. Siapa hantar? Abu Jahal hantar. Tapi dia tak berjaya untuk memujuk Raja Najasyi, Raja Habsyi itu, untuk menyerahkan rakyat Mekah yang lari ke sana. Disebabkan walaupun dia bawa harta yang banyak, tapi tak boleh nak membeli pemahaman ataupun pengetahuan yang dimiliki oleh Raja Najasyi itu. Baik. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, tidaklah orang membacanya, yakni mengkhatamkan Al-Quran dalam
waktu kurang dari 3 hari, maka ada ulama mengatakan tak boleh kita baca laju-laju. Tapi kalau ini pandangan, dan kita baca tadi, Sayyidina Imam Syafi'i pun membaca Quran sekali sehari khatam Al-Quran. Itu kehebatan. Saya tengah dengar seorang tu menyebut bahawa inilah kehebatan rohaniah yang wujud pada diri seseorang yang tak sama antara satu sama lain. Ada orang duduk lepas sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia boleh istighfar. Orang 3 kali, dia boleh 7 kali, 11 kali. Ada orang 7 kali tu rimah dah, dia pula rimah. Ada atas seorang amalan masing-masing. Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, cara yang lebih baik ialah mengkhatamkan sekali pada waktu malam dan sekali pada waktu siang, dan menjadikan penghataman siang pada hari Isnin dalam 2 rakaat fajar atau sesudahnya, serta menjadikan penghataman malam pada malam Jumaat dalam 2 rakaat maghrib atau sesudahnya, supaya awal siangnya berhadapan dengan akhirnya. Ni disebut oleh Imam Nawawi, Imamul Ghazali, bagaimana kaedah cara yang baik mengkhatamkan Al-Quranul Karim. Kita masing-masing lah, saya dah sebut pada tuan-tuan dulu. Tuan-tuan ada kitab Al-Quran tu, bila kita dah habis khatam, kita catat dekat belah kulit belakang tu. Bukan Quran dah ada catatan. Kita catatlah tarikh kita khatam. Nak catat pukul berapa pun ikut tuan-tuan lah, tarikh, hari, supaya kita dapat lihat, menjadi motivasi kepada kita untuk kuat membaca Al-Quranul Karim. Dan kita menilai, bulan ni berapa hari aku khatam, bulan ni berapa kali aku khatam, tahun ni berapa kali aku khatam. Itu maksud dia. Diriwayatkan daripada Ibnu Abi Dawud, daripada Umar bin Murrah Al-Tabi'in, katanya, mereka suka mengkhatamkan Al-Quran dari awal malam atau daripada awal siang. Sama ada subuh ke awal malam ni, mana maghrib tu, dia mengkhatamkan Al-Quran. Diriwayatkan daripada Talhah bin Musarrif, seorang At-Tabi'in Al-Jalil, tabi'in yang hebat, katanya, barang siapa mengkhatamkan Al-Quran pada waktu malam, pada waktu mana pun, pada waktu siang, maka para malaikat mendoakan baginya sampai petang. Dan siapa yang mengkhatamkan Al-Quran pada waktu mana pun daripada waktu malam, maka para malaikat mendoakan baginya sampai pagi. Usahalah tuan-tuan, kita nak khatam tu, tinggal sikit 2-3 surah yang akhir tu, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ataupun sebelum tu lagi, ataupun juzuk Amma tu kita tunggu. Nak berhabis waktu bila? Waktu siang kita berhabis, lepas subuh ke, sebelum subuh ke. Dan kalau kita khatam waktu tu, kata ulama ni, sampai ke petang lah malaikat doakan kita. Kalau kita dah baca, nak tunggu pula maghrib kita baca untuk khatamkan, maka malaikat doa daripada maghrib sampai ke pagi pula. Itu maksud dia. Diriwayatkan daripada Mujahid hadis seperti itu. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam musnadnya dengan isnadnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, katanya, ni salah seorang 10 sahabat yang dijamin syurga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika penghataman Al-Quran bertetapan dengan awal malam, maka para malaikat mendoakan baginya sampai pagi. Dan apabila penghatamannya bertetapan dengan akhir malam, maka para malaikat mendoakan baginya sampai petang. Imam Ad-Darimi berkata ini hadis hasan daripada Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan daripada Habib As-Sabit, seorang tabi'in, bahawa dia mengkhatamkan Al-Quran sebelum rukuk. Maknanya dalam semayang lah, sebelum rukuk. Jangan baca waktu rukuk, kita hebat sangat, khatam waktu rukuk. Tu salah dah. Mana boleh baca Quran tengah rukuk. Ibn Abi Daud berkata demikianlah dikatakan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu anhu. Sekarang dalam YouTube ada cerita Imam Ahmad bin Hanbal. Tengok. Tengok cerita dia. Saya tengok bawah ni kisah dia kena sebat oleh pemerintah sebab antara perdebatan antara Quran tu qadim ke jadid. Tengok jemaah versi Arab lah, kita tengok keadaan. Bahagian ketiga, pemilihan waktu yang sesuai untuk membaca dan mentadabburi Al-Quran. Waktu bila yang paling sesuai kita nak baca Al-Quran adalah digalakkan memperbanyakkan membaca Al-Quran pada waktu malam yang sunyi dan hening pada masa solat malam,
berdasarkan firmanullah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 113. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisu sawa'a min ahli alkitab ummatun qa'imatun yatluna ayatillah ana al-laili wa hum yasjudun. Ahli-ahli kitab itu tidaklah sama. Di antaranya ada golongan yang telah memeluk Islam dan tetap berpegang teguh kepada agama yang benar. Mereka membaca ayat-ayat Allah, yakni Al-Quran, pada waktu malam semasa mereka sujud, yakni semasa mereka melaksanakan ibadat solat. Apa? Bila dia baca? Waktu malam. Kenapa baca waktu malam? Waktu tu sangat-sangat tenteram sebenarnya. Cucu tidur, tok cucu tidur, kita duduk seorang, bacalah Quran. Isteri tidur, suami tidur dan sebagainya, kita baca dengan penuh ketenteraman. Tak payahlah taranum beria benar tak? Jangan taranum lah. Taranum baru 5 ayat baca, sejam dah. Baca sekadar tartil. Waratil Qur'ana tartila. Dan baginda Nabi SAW bersabda, ni'mar rajul Abdullah law kana yusalli min al-lail. Sebaik-baik lelaki Sayyidina Abdullah bin Umar. Ni Nabi puji sahabat ni. Nabi SAW ni sifat Rasulullah, dia suka puji. Dia tak puji, Nabi puji kadang-kadang seorang-seorang. Nabi puji kadang-kadang depan orang. Maka salah seorang yang Nabi puji Sayyidina Abdullah bin Umar. Nabi baca hadis, sebut hadis ni yang didengari oleh Sayyidina Hafsah binti Umar radhiyallahu anhum ajma'in, kakak kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. Maka dia terus pergi bertemu dengan Sayyidina Abdullah bin Umar. Dia kata, wahai Abdullah, dengar kata Rasulullah, ni'mar rajul Abdullah law kana yusalli min al-lail. Sebaik-baik lelaki Abdullah bin Umar, maksudnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Walaupun kata ulama, khitab hadis ni menceritakan kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, tapi kita boleh ambil ibrah. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah pada umum lafaz, bukan pada khusus sebab. Maka kita ambil lah ibrah dia apa dia? Kalau kita bangun malam, kitalah orang baik. Sebaik-baik orang bangun pada waktu malam. Baik. Ni budak kita bangun tutup aircon, sejuk sangat, tarik selimut, kencing mani. Tak, kencing orang lain. Tak. Maknanya keadaan gitu. Maknanya kita kena bangun solat. Sejak daripada tu Sayyidina Abdullah bin Umar tak pernah tinggal solat malam. Dalam kitab Bustanul Arifin yang ditahqiq, dita'liq oleh Syekh Nuruddin Al-Marbu Al-Banjari Al-Makki, semalam mimpi dia malam. Tak tahu sebab apa. Dia mari duk merawat saya. Tu ada sakit dalaman ke benda. Syekh, saya tak pernah jumpa berdepan begitu tuan sekalian. Tapi dalam mimpi, alhamdulillah Allah bagi. Cuma nak sebut, Syekh Nuruddin dalam kitabnya, bila menta'liq kitab Bustanul Arifin ni, waktu saya ngaji di Mesir dulu, dia menyatakan tentang manakib Abdullah bin Umar. Dalam tu diceritakan kisah pembunuhan dia. Dia mati kena bunuh. Yang bunuh dia sama yang bunuh Sa'id, dia bunuh Jubair, iaitu Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Jahat Al-Hajjaj ni. Cuma saya dah sebut pada tuan-tuan Haji Puan Hajjah dulu, Al-Hajjaj ni walaupun dia jahat tuan-tuan, dia tak kurang 17 juzuk sehari dia baca Quran. Kita tak berapa jahat tak baca Quran. Dia yang jahat tu baca Quran banyak makcik. Tak? Dah Ustaz, apa makna Quran pada dia? Allah, tu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita sebut, dia memang jahat. Dia memang jahat. Namun begitu, ada juga ulama membuat satu tesis PhD tentang Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Dia kata banyaknya elemen-elemen kesyiaan dalam kita cerita Al-Hajjaj bin Yusuf. Maknanya kita tawakul lah tuan-tuan sekalian. Walaupun ulama-ulama cerita tentang Hajjaj ni besar. Contoh kisah Sa'id dia menuju Baik, dia pernah menyumpah. Dia pernah sumpah Al-Hajjaj, kamu tidak dapat membunuh 2 orang selepas ni. Betul. Lepas Sa'id bin Jubair meninggal dunia, Al-Hajjaj tak ada. Dia jatuh daripada kedudukan dia. Dia menjadi seorang yang cukup hina. Itu Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Tapi jasa dia pada Islam pun kuat juga. Banyaknya pembukaan kota-kota baru. Besar. Maknanya kita orang akhir zaman ni tawakuf sudahlah. Kita baca apa yang ulama tulis dan kita cerita sikit-sikit sudah tentang Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Mana Abdullah bin Umar dibunuh. Macam mana cara dia kena bunuh? Dia tawaf, diletakkan racun pada kaca, ditaburkan di sisi Kaabah. Dia pijak
kaca tu dengan racun. Ada riwayat kata dia letak pada sabit. Orang panggil apa yang kecil tu? Rabit. Keramik. Tu ada letak racun di ujung, cocok. Wallahu a'lam. Tapi walaupun Al-Hajjaj bunuh dia pergi ziarah. Hajjaj baik juga. Dia pergi ziarah, dia kata, siapalah buat kat kamu ni, jahat betul dia. Maka kata Abdullah, orang yang buat aku ni kau lah. Dia cakap dengan sahabat, bukan orang sahabat biasa ni. Ni sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min auliyaillah, daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Umar ni antara sahabat yang ikut sungguh sunnah Rasulullah. Sampai dia Nabi kalau lalu satu tempat yang ada dahan ataupun ranting itu, Nabi akan tunduk. Pokok tu telah ditebang pada zaman Sayyidina Umar, tetap Sayyidina Abdullah kalau lalu tempat tu dia akan tunduk kat situ. Tengok panggil hebatnya Allah bin Umar. Banyak kisah dia tuan-tuan sekalian yang sangat menarik. Dia pernah ada seorang isteri, tapi ayah dia, siapa ayah dia tadi? Sayyidina Umar tak suka. Sayyidina Umar suruh ceraikan dia. Maka dia pergi mengadu dengan Rasul SAW. Ya Rasulullah, ayah saya suruh ceraikan isteri saya. Kata Rasulullah, bila dia suruh, mu tolong cerai. Nabi setuju dengan Sayyidina Umar cerai. Cuma jangan guna hujah ni tuan-tuan sekalian untuk kita suruh anak kita cerai isteri dia. Nampak tak berkenan sikit, bagi allowance sikit pada kita menantu, mu cerai dia, nikah orang lain. Jangan kita menzalimi orang. Jangan kita sandarkan kita ni sama hebat dengan Sayyidina Umar. Saya macam Umar lah. Umar lain, firasat dia luar biasa sungguh. Muwafaqah dia dengan apa kehendak Allah tu sangat rapat. Apa yang Allah nak, apa yang Sayyidina Umar buat, Allah setuju. Banyak tempat yang Allah SWT setuju. Salah satunya kisah bagaimana isteri-isteri Rasulullah, Ummahatul Mukminin, yang mana mereka ni membuat satu perkara yang menyebabkan Nabi terasa hati. Nabi terasa hati, Nabi merajuk, Nabi pun merajuk. Kita yang kita memang confirm tak Nabi ni merajuk tu biasalah. Dah ustaz merajuk. Kakak apa dah tadi, kita bukan Nabi, mesti ada merajuknya. Bila Rasulullah merajuk, maka kata Sayyidina Umar kepada isteri Rasulullah, kalaulah kamu diceraikan oleh Rasulullah, bau padam, kalau bahasa kita bau padam muka kamu. Marahlah. Antara yang marah Sayyidina Zainab binti Jahsy, dia kata, kamu jangan masuk campurlah urusan kami. Maka turun ayat ni, asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin. Surah At-Tahrim. Nampak? Banyak muwafaqah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abdullah bin Umar tuan sekalian, dia ni antara orang yang disebut-sebut untuk mengganti jawatan khalifah selepas Sayyidina Umar. Tapi kata Sayyidina Umar, jangan lantik Abdullah. Jangan lantik Abdullah. Tu antara kisah sedikit lah. Tuan-tuan boleh baca manaqib. Carilah buku Ensiklopedia Sahabat Rasulullah yang dikarang oleh Syekh Mahmud Al-Misri. Kalau bahasa Arabnya, tajuknya Ashabur Rasul, sahabat-sahabat Rasul. Ada ramai, ribuan, ratusan sahabat Nabi yang diceritakan balik dengan ta'liq, tahqiq, dengan sumbernya yang cukup baik untuk kita baca, insya-Allah. Belilah buku tu, harga RM80, versi Jawi, Rumi. Cari kat pustaka yang terdekat. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, ya Abdullah, la takum mislu fulan kana yaqumul lail thumma tarakah. Wahai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, janganlah kamu menjadi seperti si fulan yang mana dia bangun pada waktu malam kemudian dia meninggalkan, yakni tak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sebut tadi, walaupun Nabi tuju kepada Sayyidina Abdullah bin Umar hadis ini, tapi dia tuju juga kepada kita. Maksudnya, kamu jangan jadi orang yang bangun pada waktu malam lagi kecing je. Jangan bangun waktu malam tutup aircon je, tutup kipas. Tapi bangunlah untuk ibadat, walau raka'atain, walaupun 2 rakaat kita semayang untuk kita berdoa. Kata Tok Guru ni Abdul Aziz, mantan Menteri Besar Kelantan, saya ngaji sana 6 tahun. 6 tahun ngaji di Pulau Melaka. 6 tahun kita tengok kehidupan dia macam mana. 6 tahun juga kita lihat pengajian kitab Riyadhus Salihin, Ihya Ulumuddin. Disebut tentang Allah SWT sekalian, bila Allah kejut kita pada waktu malam, kita tak kunci jam pun terkejut. Bukan sebab kucing musang atas bumbung, tak. Orang masuk rumah, tak. Memang terkejut. Pukul 2 pagi, 3 pagi. Jangan
Jangan kedekut untuk membaca doa pada Allah. Doa pada Allah. Kalau malas bangun, malas semayang sekalipun, suami sekak, jangan bangun, jangan semayang. Isteri sekak tak boleh bangun. Isteri muda, tak sekak. Sebutlah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ke. Doa apa-apa, itu Allah sengaja kejutkan kamu untuk kamu doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang disebut oleh Tok Guru pada kita. Di sana terdapat banyak lagi hadis dan asar yang bicarakan akan isu ini seperti mana berikut. Diriwayatkan daripada Abu Ahwas Al-Jushami katanya, ada orang mendatangi sebuah khemah pada waktu malam. Dia mendengar suara daripada penghuninya seperti dengungan lebah. Katanya, kenapa mereka merasa aman daripada apa yang ditakutkan oleh orang lain? Ni seorang ni, lalu ada riwayat kata, itulah Salahuddin Al-Ayyubi yang pergi bertemu dengan bala tentera dia, keadaan dia. Bala tentera, hebatnya tentera Salahuddin Al-Ayyubi, bila pergi ziarah kat kemah-kemah tentera dia, bukan duduk tidur, berdengkur, tapi bunyi, berzikir dan membaca Al-Quranul Karim. Ini hebat. Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai, bahawa dia berkata, bacalah Al-Quran pada waktu malam walaupun lamanya seperti memerah susu kambing. Susu kambing lama tak perah. Saya tak pernah susu kambing. Kena tendang ni kambing yang dia pernah. Anak saudara kuning, dia terajang kat belakang. Taklah bermana lah maksudnya. Diriwayatkan daripada Yazid Ar-Rakashi katanya, jika aku tidur, ni orang salafun salih ni. Jika aku tidur, kemudian aku terbangun, kemudian aku tidur, nak tidur balik, maka kedua mataku tidak akan dapat tidur. Sebab apa? Tak baca Quran, tak boleh tidur dah, bangun. Kita, jika aku tidur, kemudian aku bangun, kemudian aku tidur dan tak bangun-bangun. Itu terbalik kita lah. Dia bangun tak boleh tidur dah. Tapi kalau orang-orang orang yang geng-geng pencing ni, biasanya bila dah jaga susah nak tidur. Itu kelebihan yang Allah beri pada tuan-tuan lah. Bukan satu kelemahan. Kelebihan untuk kita ibadah kepada Allah SWT. Yang kita perlu takut, lepas tidur, tidur. Lepas tidur, tidur. Itu masalah. Sesungguhnya semayang malam dan baca Al-Quran ketika itu amat diutamakan, kerana ianya lebih menyatukan hati. Ni pada waktu malam kan tadi, waktu yang paling hebat baca Quran. Dan lebih jauh daripada hal-hal yang menyibukkan dan melalaikan. Sebab apa? Nombor satu, kita bangun, orang tak ada. Kita nak riak dengan siapa pun tak ada. Nak riak dengan siapa? Dengan isteri kita. Tak ada maknanya, tuan-tuan sekalian. Dengan suami, tak ada makna. Kalau kita masjid baca Quran, mungkin datang unsur-unsur nak riak tu. Dengan suara kita pula sedap dan sebagainya. Tapi kalau tak ada orang, nak riak dengan siapa? Diri sendiri, nak ujub. Mungkinlah ujub. Aku seorang je bangun nampak raya. Tak. Tu ujub. Tapi insya-Allah biasanya orang bangun ni orang betul-betul yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu, membaca Al-Quran pada waktu malam lebih mampu menjaga diri dari riak dan hal-hal yang sia-sia yang ia menjadi sebab timbulnya kebaikan-kebaikan pada waktu malam. Cumanya jagalah, zaman kita zaman live belaka kan. Kita bangun pukul 3 pagi baca Quran, buat live pula. Janganlah tuan-tuan, jaga hati. Tak payahlah live. Buatlah diri sendiri masing-masing. Tak payah kita beria. Ni ambil gambar pula, letihnya hamba. 14 rakaat hari ni. Habis terus amalan. Orang komen, tahajud ke? Awak rasa? Boleh tanya pula, awak rasa? Itu semuanya buah berhabis pahala. Nabi SAW bersabda dan antara mafhumnya, Tuhanmu turun setiap malam ke langit dunia. Turun bukan turun macam saya turun pada tangga tu. Maknanya rahmat Allah SWT melimpah ruah. Ketika berlalu sepertiga malam yang awal, kemudian berkata, aku adalah raja. Aku adalah raja, adakah siapa yang ingin mohon daripadaku, maka akan aku perkenankan. Tengok Allah keluar titah, tuan-tuan sekalian. Kita tak dengar lah. Cuma kita belajar, tapi ramai orang yang lalai, tak nak ambil kesempatan daripada apa yang Allah tawarkan. Semalam saya dengar Ustaz Zul Ramli Amal Razali dalam Al-Hijrah mana, sebut pada waktu malam ibarat anak panah yang sangat tepat. Kita nak minta apa pada Allah SWT, macam kita tembak anak panah tu tepat, kena tepat sasaran. Mana nak minta apa, minta pada waktu malam. Itu hebatnya. Kita minta waktu siang dan sebagainya. Waktu malam tu sangat mustajab doa. Kita doa pada Allah SWT. Diriwayatkan dalam hadis bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud,
pada waktu malam ada satu saat di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengkabulkan doa pada setiap malam. Sebab dalam Quran kita baca itu kadang-kadang ada doa yang kita tak perasan. Tapi sebenarnya tu kita boleh mohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita nak. Diriwayatkan oleh penulis Bahjatul Asrar dengan isnadnya dari Sulaiman An-Namati, katanya, aku pernah melihat Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dalam mimpi. Ini mimpi orang soleh. Dan dia berkata, kalau bukan kerana orang yang semayang di malam hari dan lainnya puasa pada waktu siang, nescaya bumimu telah digoncangkan dari bawahmu kerana kamu kaum yang buruk dan tidak taat. Kita menumpang orang-orang soleh. Macam tuan-tuan yang soleh sini ni, kami menumpang dengan tuan-tuan sebenarnya yang banyak ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk elak daripada bala bencana yang sedang berlaku. Itu sebab dalam isu COVID-19 ni tuan sekalian, satu musibah yang cukup besar. Musibah, bala yang Allah berikan kepada orang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan ujian kepada orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat satu kisah. Pada zaman Nabi Allah Musa AS, waktu tu musim kemarau yang panjang, tak turun hujan, air tak ada. Macam di Selangor tu air ada, kotor pula, tak boleh minum. Tak payah buat istisqa lah. Air banyak. Lepas tu kemudian disebutkan bagaimana mereka ni keluar untuk solat mohon hujan, istisqa tu. Ketika itu berdoalah Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan. Solat istisqa ni solat yang afdal buat di tanah lapang, tengah padang. Keluarkan semua ahli keluarga kita, kecil, besar, tua, muda, miskin, kaya, hitam, putih, kuning, oren, keluar belaka. Kalau boleh nak bawa binatang ternakan, boleh bawa juga. Bawa sekali tempat tu. Maknanya berdoa kepada Allah sungguh-sungguh. Maka Nabi Allah Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi ni patut mustajab. Tapi tak mustajab, tak turun hujan. Maka Nabi Musa bertanya kepada Allah. Dia kan kalimullah, boleh bercakap direct dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, why lah, kenapa tak turun hujan ni? Kami doa betul-betul ni. Maka kata Allah, kami tak turunkan hujan sebab di ramai-ramai di kalangan kamu ni ada seorang derhaka pada aku. Keluarkan dia, insya-Allah hujan turun. Keluarkan dia. Maka Nabi Musa pun berkhutbah kepada kaum dia. Dia kata dalam ramai-ramai ni ada orang derhaka pada Allah secara sembunyi-sembunyi. Derhaka pada Allah, itu sebab hujan tak turun. Allah perintahkan dia keluar daripada tempat ni. Maka orang tu yang tahu kena ke dia buat dosa tersebut, maka akhirnya tuan macam Allah Subhanahu wa taala siapa yang berlaku? Dia berdoa mohon ampun kepada Allah. Leletu mohon ampun pada Allah, istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih, itu istighfar Rasulullah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kata Rasulullah, aku bertaubat kepada Allah dan istighfar kepada Allah 100 marrah, 100 kali sehari. Fi riwayatin 70 marrah, 70 kali. Ketika tu dia berdoa pada Allah, ya Allah, tolong jangan aibkan aku. Jangan aibkan aku. Sebab kalau dia keluar, confirm lah dia orang tahu belaka. Kan orang suka tengok orang. Nak orang Melayu, suka sangat. Dalam masjid, tiba-tiba Tok Bilal keluar. Berak tu. Dalam hati. Tak ada kerja. Itu sebab waktu kita semayang, kalau kita sakit perut, jangan pegang perut. Kan ulama ajar tutup mulut, supaya orang tak sakit perut. Ni kita sakit perut, pegang perut. Lagi teruk pegang pungur tu. Berak. Orang tak khusyuk. Orang tak pernah nak khusyuk, payah. Kita tutup mulut. Walaupun kita sakit perut, tutup mulut. Saya pernah waktu ngaji Pulau Melaka dulu, seorang pakcik ni, dia duduk soh depan. Saya kan bodoh orang Melayu. Saya pun orang Melayu, mesti tengok. Dia sakit perut, dia langkahnya soh tu. Setiap kali langkah dia kentut. Kepuk. Allah. Udahlah dia sakit perut, dia kentut pula depan. Dah orang Melayu kau pun tengok, dia tengok sampai sudah tengok. Jadi nak elok tutup hidung. Itu Nabi ajar. Akhirnya tiba-tiba dalam keadaan Nabi Musa dan umat dia tengah tunggu siapa yang akan keluar, tak ada keluar. Tiba-tiba turun hujan. Pelik Nabi Musa. Dia tanya pada Allah, siapa dia? Allah tak sebutlah. Nak aib lah. Maka Allah SWT kata, hamba-Ku itu telah bertaubat kepada aku dan tak perlukah kamu tahu siapa dia. Ni nak sebut pada kita pun gitulah kemungkinan
Covid ni berat sangat nak lari pada kita. Salah satunya mungkin sebab dosa kita, tuan-tuan sekalian. Dosa kita yang banyak, yang orang tak tahu, kita seorang je tahu. Maka kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kesilapan tersebut. Ni dak masing-masing buat dono, sedangkan dia buat dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sekarang ni orang buat dosa. Orang Melayu kita paling teruk sekarang, tuan-tuan, di media sosial cukup teruk. Rasa takut sungguh sekarang ni. Takut sungguh. Ni sekarang ni ada orang tukang urut. Nama apa, Miss apa lah. Ada seorang PM, saya usah tolong tegur orang ni. Dia buat urutan batin. Dia perempuan. Siapa hilang lagi? Siapa ada masalah batin, siapa baru nak kahwin, siapa nak servis, boleh hubungi Miss apa, saya lupa nama. Dia perempuan. Muda, bukan orang tua. Haji lagi tak? Dia servis tu. Dan dia live, buat live. Dan dia tak segang ke Allah SWT. Siap ada review lagi. Saya syukur pada Allah. Lepas urut tu rasa lega. Korok mu. Nah, mana? Ni kadang berlaku. Dia buat secara terang-terang dosa yang kita buat sekarang. Saya sebut tuan-tuan yang tak ada media sosial tak perlu ada lah. Kalau ada pun boleh tengok keadaan macam mana suasana masyarakat. Kita yang ada media sosial, yang aktif ni berasa teringin nak kembali pada zaman dulu. Zaman 3-3 sekupang tu. Handset 3-3 sekupang, handset Alcatel, handset tu Nokia pisang. Supaya tidak terdedah dengan benda-benda yang berlaku sekarang ni. Cukup hebat. Sekarang ni, dulu TikTok orang berjoget, sekarang TikTok menjadi orang buat bisnes dengan TikTok. Tahu TikTok kan? Tak tahu kan? Bagus, jangan tahu. Ingatlah bahawa keutamaan sembahyang malam dan membaca Al-Quran ketika itu dan akan menghasilkan sesuatu dan tercapainya yang sedikit dan yang banyak. Maknanya kalau tuan-tuan bangun pada waktu malam, tak nak sembahyang, baca Quran. Tapi sebaik-baiknya sembahyanglah, paling kurang 2 rakaat. Semakin banyak hal itu dilakukan semakin baik, kecuali jika meliputi seluruh malam, kerana ia demikian itu makruh. Jangan ibadat sepanjang malam sebab kita ada kekuatan macam tu. Atas orang lah. Hukumnya makruh, kata Imam Nawawi. Kalau tak ada mampu, kita nak hidupkan satu malam tu dengan tak tidur dan sebagainya. Nabi pernah tegur ya, seorang sahabat Nabi, beberapa orang sahabat Nabi yang kata tak nak tidur, nak solat malam je. Nabi pernah tegur. Nabi kata bagi hak kepada tubuh kamu tu sendiri. Nabi berpuasa, Nabi makan dan Nabi tidur juga. Maka kita jangan lebih over daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hal yang menunjukkan tercapainya keutamaan itu dengan amalan yang sedikit adalah hadis riwayat Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, barang siapa sembahyang malam dan membaca 10 ayat, dia tidak ditulis, yakni dia tidak dimasukkan ke dalam golongan orang yang lalai. Baca 10 ayat Al-Quran. Panjang mana Ustaz? Tak kira 10 ayat. Ya. Barang siapa yang sembahyang dengan baca 100 ayat, dia ditulis dalam golongan orang yang taat. Dan barang siapa yang sembahyang baca 1000 ayat, dia ditulis dalam golongan orang yang berlaku adil. Hadis riwayat Abi Daud dan lain. Dapat yang 10 tu pun cukup dah. Surah apa 10 ayat? Al-Mulk 30 ayat, As-Sajadah 30 ayat, At-Tahrim 13 ayat. Surah apa 10 ayat? Jangan pula kita betul sungguh tak 10, cari sungguh 10. Itu pembaris nama dia. Pada Al-Aqsa 10. Lebih pada tu baiklah. Maksud ni nak 10 juga. Cakap tu cukup dia. Memadai dah, tak lalai dah aku. Memang tak lalai, mu kedekut. Kedekut. Okey. Bahagian keempat, jangan meninggalkan Al-Quran. Maka hendaknya bagi setiap penuntut ilmu dan semua muslimin tidak membelakangi Al-Quran dengan meninggalkan bacaan Al-Quranul Karim. Kerana telah datang khabar daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, ta'ahadu hadzal Quran, peliharalah Al-Quran ini, fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi Tuhan yang nyawa Muhammad berada di genggamannya, lahu wa asyaddu tafallutan minal ibili fi aqliha, sesungguhnya dia lebih mudah lepas daripada unta dalam ikatannya. Sama ada di sudut hafalannya, kena ulang. Sekarang ni ada sistem setengah-setengah pondok sekolah tahfiz yang membuat sistem, dia war-warkan sekolah dia melahirkan para hufaz yang pantas
6 bulan, setahun, setahun setengah. Bila selidik balik, rupanya sistem penghafalan dia hafal saja. Hafal depan, belakang gagal. Apa depan, belakang gagal. Memang berjaya lah. Saya boleh buat 6 bulan gitu. Dia ada sabak, dia ada pengulangan hafalan. Baca kita ngapa juzuk 3, kita kena ulang juzuk 1, juzuk 2. Mana boleh menghafal juzuk 3, 1, 2 lebur. Lepas tu ngapa juzuk 7, 1 sampai 6 lebur. Kalau gitu, mudahlah. Orang macam ni Allah laknat tu sekalian. Yang mana dia melupakan Al-Quranul Karim. Memang kita rasa bangga. Oh hebat, anak cucu saya 3 bulan hafal Quran. Hebat. Saya tebuk-tebuk. Qul a'udzu birabbin nas tak boleh baca. Contoh tu nipu sangatlah contohnya tu. Tapi nak sebutnya jangan style menghafal itu. Ada juga madrasah macam tu. Dengan alasan ustaz, kalau dia alasan kukuh tak apa. Contoh dia kata, memang kami hafal tu. Serau hafal. Kemudian nak syahadah dia kena ngapa balik. Takkah benda tu sia-sia mati Allah SWT. Tu sebab kita tak pelik kalau orang kata sebulan setahun dia ngapa, tak pelik. Tak, sebab dia menghafal saja. Dia tidak lekat di hati dia. Sekadar yang new, yang baru tu dia akan ingat. Yang belakang dia akan lupa. Itu bukan cara hafalan yang terbaik pertama Allah SWT. Tu kena perbetulkan balik. Memang seronok anak kita 30 juzuk hafalan. Rupanya 1 juzuk je. Juzuk akhir tu dia ingat, yang belakang tak ingat. Jaga-jaga tuan sekalian. Kita bukan nak nama 30 juzuk tu. Nak betul-betul dia ingat 30 juzuk tu. Ni dia nak nama je. Gambar ni sekian-sekian. Saya tak kata siapa-siapa. Cuma nak sebutnya, beware, hati-hati. Hati-hati. Dia kategori orang meninggalkan Al-Quranul Karim, melupakan Al-Quran. Bahagian kelima, jadikan Al-Quran sebagai wirid sebelum tidur. Kalau kita selalu baca suatu benda, dia akan jadi wirid amalan harian. Macam tuan-tuan baca Al-Mu sebelum tidur kan. Dia selalu pesan dalam Facebook, bacalah Al-Mu, bacalah 10 ayat awal surah Al-Kahfi. Ada orang PM dia kata, ustaz, kenapa tak suruh baca 10 ayat akhir juga? Saya kata saya suruh 10 je. Sebab ada hadis Nabi suruh 10. Ada juga hadis Nabi suruh 10 depan, 10 belakang. Saya kata kalau tuan nak buat dua-dua, silakan. Saya jumpa pesan pada sahabat-sahabat orang-orang awam ni, bacalah alal aqal 1 sampai 10 surah Al-Kahfi. Alal aqal surah Al-Mu. Nabi baca surah As-Sajadah juga. Nabi tak pernah tinggal surah As-Sajadah sebelum Nabi tidur. Tapi saya hanya mampu nak ajak masyarakat baca Al-Mu dengan 10 ayat awal Al-Kahfi. Kafa, memadai. Ma la yudraku kullu, la yutraku julluh au kullu. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Ni Al-Mu pun malas baca. Saya nak selamat dalam kubur macam mana ustaz? Saya kata baca Al-Mu Al-Mu saya malas baca. Jadi nak selamat macam mana? Saya kata tak selamat dah malas baca. Bukan saya khabar, Nabi kata dia hiyal munjiyah. Dia boleh menyebabkan kita selamat daripada kubur tu lagi. Bukan setakat kubur makcik, sampai akhirat tu Al-Mu. Tak sih? Tak sih kan? Don't want? You don't want? Tak sih lagi, kau tak tahulah. Tak nak lagi, tak tahulah. Beratlah ustaz, 30 juzuk ni panjang sangat. Tak apa, baca 10 pagi, 10 tengah hari, 10 petang. Asalkan baca surah Al-Mu untuk amalan. Bukan yang cakap ni saya, Nabi yang cakap. Dalam Quran ada 30 ayat. Syafa'at li rajulin hatta ghufiralah. Dia bagi syafaat kepada seseorang sampai dia diampunkan dosa dia. Siapa cakap? Nabi SAW sebut. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak cakap ikut hawa nafsu, tapi wahyu yang Allah wahyukan kepada dia. Al-mulk tabarakallazi bi yadihil mulk. Jadi kalau Quran sebagai wirid. Jadi kalau Quran selalu kita baca, dia akan jadi wirid kita. Wirid bacaan. Bagi menyatakan kehebatan bagi seseorang yang sentiasa mulazamah membaca Al-Quran walaupun ketika hendak menghampiri pembaringan. Man nama an hisbihi aw syai'in minhu faqara'ahu fi ma baina salatil fajri wa salatil zuhri katabalahu ka'annama qira'atan min al-lail. Barang siapa tertidur sebelum membaca hizibnya zikirnya, yakni Al-Quran, pada waktu malam atau sebahagian daripadanya, kemudian membacanya antara semayang fajar dan semayang zuhur, maka ditulis seolah-olah membacanya pada waktu malam. Apa dia? Al-Quranul Karim. Diriwayatkan oleh Sulaiman bin Yasar. Ni seorang tabi'in yang handsome, tuan-tuan. Sulaiman bin Yasar ni
Saya pernah tulis sebuah buku 7 golongan mulia di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala ketika menakalkan syarahan tentang hadis wa rajulun talabathu imra'atu dhatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Maka ada ulama membawa kisah Sulaiman bin Yasar, iaitu dia seorang tabi'in yang diajak untuk berzina, tapi dia kata saya takut pada Allah. Yang datang jumpa dia tu seorang perempuan yang pakai emas, purdah emas, bukan covid ni, pakai purdah. Depan dia diajak berzina, menangis Sayyidina Sulaiman bin Yasar. Maka kata dia, mungkin kamu ingat aku huduh kan? Dia berbuka purdah dia, memang comel. Lagi selok Sulaiman bin Yasar yang nangis. Selok, tahu selok? Lagi kuat dia menangis. Selok, orang Terengganu kata selok lah. Teresok-esok. Lagi kuat dia menangis. Kita patut kalau takut, mula takut, bila comel, lak air mata. Tak ada dia menangis. Dia Masya Allah. Sebab dia kata apa? Inni akhafullah. Aku ni takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Diriwayatkan Sulaiman bin Yasar katanya daripada Abu Usaid radhiyallahu anhu, semalam aku tertidur sebelum membaca wiriku sehingga pagi. Bila tiba waktu pagi aku mengucapkan istirja'. Istirja' innalillah wa inna ilaihi raji'un. Wiriku adalah surah Al-Baqarah. La haula wala quwwata illa billah. Wirid siapa dia? Sayyidina Abu Usaid. Dia wirid dia apa? Surah Al-Baqarah. Kita dapat surah Al-Mulk tu pun la kafa, memadailah kita sebagai orang. Diriwayatkan macam seorang yang baca surah Al-Ikhlas. Ada seorang mengadu pada Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, datang pada kampung ni, tu imam kampung saya, ya Rasulullah. Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas. Dia nak mengadu kat Nabi. Nabi jawab, balik nanti mugi jumpa tu imam tu. Wayak dia, dengan surah itu dia akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau tu imam baca Al-Ikhlas rakaat pertama, rakaat kedua, oh komang dia ni tukarlah, atau jabatan agama terus tukar. Padahal kelebihan. Tu amalan masing-masing lah tuan sekalian. Amalan masing-masing. Tuan-tuan kena ada satu amalan yang tuan-tuan sendiri buat, tak khabar kat orang pun tak apa, tapi biar istiqamah sampai jadi wirid, hizib kita, zikir kita setiap hari. Benda tersebut akan menjaga tuan-tuan insya-Allah. Dia kata apa? Aku baca wiridku surah Al-Baqarah kemudian aku bermimpi seolah-olah seekor lembu menandukku. Al-Baqarah kan lembu. Nah, lembu sampai tara tu. Wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala bila tertinggal satu amalan, itulah dia rasa. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya daripada salah seorang penghafaz Al-Quran pada satu malam, dia tertidur sebelum baca hizibnya Al-Quran tadi. Kemudian dia bermimpi seolah-olah ada orang berkata kepadanya, aku hairan kepada tubuh yang sehat dan pemuda yang tidur sehingga datangnya waktu pagi, sedang kematian tidak boleh dihindari kedatangannya, bahkan di kegelapan malam pun ia mungkin akan tiba. Cukuplah memadai kata-kata ni untuk kita, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita sedar atas kesikitan, sikitnya, qalil minal a'mal, sangat sikit daripada amalan. Khususnya saya sendiri, tuan-tuan Allah, bila kita baca yang ni, menyuntik semangat sikit, sedarkan kita agar kesilapan-kesilapan yang kita lakukan saban hari kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sikit lagi bab yang ke-6, pada menyatakan adab ketika membaca Al-Quranul Karim. Muqaddimah. Maka pada permulaan bab inilah sebagai ingatan kepada yang ingin membaca Al-Quran, terlebih dahulu menanamkan niat yang benar, iaitu ikhlas, seperti mana yang telah kami sebutkan dalam beberapa bab sebelum ini. Hendaklah bagi yang ingin baca Al-Quran menghadirkan dalam dirinya bahawa dia sedang bermunajat kepada Allah. Hendaklah dia membaca Al-Quran dengan merasakan dia seolah-olah melihat kepada Allah. Atau jika tidak, maka dia kena mengetahui bahawa Allah sedang melihat kepadanya. Ini martabat ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Martabat apa? Ihsan. Maka pada bab ini terdapat 20 bahagian yang pada setiap bahagian tersebut dibahaskan secara ringkas adab-adab dengan Al-Quran. Dengar betul-betul. Yang pertama, bahagian pertama, kepentingan menjaga mulut tempat keluarnya kalam suci Al-Quran. Hendaklah membersihkan diri, terutama mulut, dengan bersiwak atau menggosok gigi. Siwak ni kata Syekh Muhammad Hisham Kamil, Dr. Hisham Kamil Al-Azhari Al-Syafi'i yang datang ke tempat kami, siwak ni
Gosok gigi lah. Siwak yang kayu itu kayu siwak. Siwak ni perbuatan membersihkan gigi. Sama ada tuan-tuan ambil baju ni, gosok, ambil tisu, gosok, itu pun dikatakan siwak juga. Faham ke faham? Faham. Tak faham dah tahu tu. Jadi kalau yang sebaiknya pakai kayu sugi dah, miswak tu nak. Tapi dia kata apa saja perbuatan bersihkan gigi, itulah bersiwak. Nabi kata apa? Saya ingat waktu saya ingat dah cerita ke belum? Kalau dah cerita buat-buat macam tak pernah dengar. Saya tauliah mengajar negeri Perak dapat tahun 2009. Yang selepas buat tahriri, bertulis, lepas dipanggil untuk syafawi. Maka saya bertembur dengan 3 tuan guru. Yang pertama Tan Sri Mufti, yang kedua Datuk Syekh Makno, yang ketiga Datuk Abdul Latif, Pak Tih Keruh, untuk guru Pondok Keruh nak. 3 orang. Jadi Pak Tih yang paling kita guru ni, dia dah datang awal nak mari awal itu. Dia pun kata, Ustaz, Nabi SAW suruh kita bersiwak. Tapi dalam wuduk, sebelum sembahyang kena bersiwak. Tapi dalam wuduk tu ada dah berkumur-kumur. Sebab apa Nabi suruh buat macam tu? Ustaz-ustaz lain pesan dah, Syekh, kalau anda tak ada jawapan, jangan goreng dengan Pak Tih. Jangan goreng. Tahu goreng? Jangan pusing lah. Tak tahu cakap tak tahu. Jadi saya pula kononnya macam bijak. Padahal bodoh. Ya. Saya pun kata sebab Nabi bersabda. Nampak? Bunyi macam bijak tu. Laula an asyqa ala. Saya baca hadis, laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwaki inda kulli salah. Apa makna dia tanya? Dia kata, kau jadi keberatan pada umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali nak sembahyang. Dia kata betul, hadis tu betul. Dia syarah depan saya. Dalam kitab ni sebut gini, kitab ni hadis ni gini. Saya dah tengah. Cuma soalan saya, dia kata, sebab apa Nabi suruh bersiwak lagi? Saya pun teringat pesan ustaz-ustaz, wallahu alam. Wallahu alam tak apa. Dia cuba soalan lain. Jawapan dia sunnah lah. Sunnah. Nak menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Saya mencuci mulut. Tu je jawapan dia sebenarnya. Tapi kita sampai debar perut tu sampai tak. Saya debar. Dia minta sifat mahmudah. Sebut Ustaz 5 sifat mahmudah. Saya dapat sebut 2 je. Punya benak waktu tu. Dia kata saya minta 5. Ustaz sebut 2 dah ada 3. Kalau saya sebut tak 10. Sebab Imam Muda ada 10 kan. Kita belajar. Debar. Syekh Makna tunjuk. Moga Allah sembuhkan Syekh Makna. Dia pula ajar kita, bagi isyarat. Nampak? Dan sekali wallahu a'lam juga. Punya tak cerdik. Mujur luluh. Kerana daripada bahagian mulutlah yang akan mengeluarkan bacaan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu, maka sayugianya dibersihkan bagi menghormati kalamullah. Gosok gigi dulu. Komor-komor dulu dengan apa? Dengan Listerine ke benda tu. Tak. Para ulama ada menyebut doa ketika bersiwak, Allah mubarik li fi ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkatilah bagiku di atas perbuatanku, wahai yang maha pemurah. Maknanya jangan waktu kita isap wakak, kita baca Quran, jangan komor dulu. Walaupun tuan-tuan berpegang dengan mazhab di Perak ni makruh isap wakak, ikut tuan-tuan lah. Sebab makruh, dia kata di Perak ni makruh. Yang pentingnya makan bawang, membawang lain, makan bawang, makan benda busuk, durian, semua tu gosok gigi dulu sebelum kita baca Al-Quran Karim. Sebab nak keluar kalamullah yang sangat baik. Bahagian kedua, yang terakhir sekali ni, membaca Al-Quran dalam keadaan suci dan sedikit mengenai permasalahan wanita. Disunatkan ketika hendak baca Al-Quran, hendaklah di dalam keadaan suci daripada hadas. Dan jika sekiranya dibaca Al-Quran dalam keadaan dirinya berhadas kecil, ianya juga dibolehkan dengan pandangan jumhur kaum muslimin. Hadas kecil diangkat dengan wuduk. Hadas besar diangkat dengan mandi. Mandi wuduk. Berat tu. Mandi hadas besar. Ada budak tanya saya, Ustaz, besar mana hadas tu? Allah. Budak sekolah rendah. Tak reti nak terajang rasanya. Hadas besar. Maknanya kalau yang berhadas kecil boleh baca Quran. Maknanya kita angkat dengan wuduk. Angkat dengan wuduk. Terdapat banyak hadis membicarakan isu ni. Imamul Haramain Juwaini. Imamul Haramain, Tok Guru kepada Imam Ghazali. Tuan-tuan tengok bawah tu saya letak manakib dia. Tuan-tuan boleh baca sendirilah.
kehebatan dia, nama dia siapa dan sebagainya. Tidaklah dikatakan perbuatan itu, yakni membaca Al-Quran dengan berhadas, hukumnya makruh, akan tetapi menyalahi yang afdal. Macam tuan-tuan nak tidur kan, malah ambil wuduk, sedangkan Nabi suruh kita ambil wuduk. Macam wuduk nak semayang sebelum tidur, tapi malah malah isteri malam-malambar dah, abang kita malah suami melambar ke, atau letih sangat kenduri dakwah ke mengaji, kita duduk atas katil kita. Janganlah baca Quran sambil tidur tuan-tuan ya. Tolonglah adab dengan Al-Quran. Ni saya bagi baca Tabarakallazi biyadihil mulk. Allah malahnya. Lepas tu dia baca 3 kun nak kena sapu kan, tak sapu kaki. Dia pas kat suami, suami tolong sapu. Bergerak sungguh. Al-Imam Muslim, Imam Muslim, tak silap saya Imam Muslim, dia waktu tu tengah sakit tenat. Ada orang datang pada dia minta dibacakan hadis. Kata dia, dudukkan saya. Dia tak baca sampai pagi. Itu hadis. Ini Al-Quranul Karim. Mulia Quran daripada hadis. Nombor 1. Lebih lagi lah kita kena baca. Kecuali lah kita tak mampu, tu lain lah. Tak mampu, tu lain. Kita mampu, duduklah baca menghadap kiblat, itu afdal. Jadi kalau kita tak nak ambil wuduk, hukumnya bukan makruh, tapi menyalahi keutamaan. Ini pandangan siapa? Tok Guru kepada Al-Imam Ghazali, Al-Imamul Haramain Juwaini. Dia pernah sebut tentang Imam Ghazali ni, ilmu dia macam lautan yang tidak bertepi. Tu Tok Guru iktiraf ilmu anak murid. Maka jika tidak mempunyai air untuk mengangkat hadas, maka boleh juga dengan bertayammum. Manakala bagi wanita dalam keadaan istihadah, tengok letak kaki kalau tak tahu istihadah tu benda. Maka situasinya dihukumkan seperti orang berhadas kecil, iaitu dibenarkan untuk membaca Al-Quran. Istihadah, darah apa? Darah penyakit. Kena kenal suami-suami sekalian. Isteri tanya, abang saya dah 16 hari darah keluar ni, haid. Memang kena ketuk kepala suami macam ni. Abang dah sebulan ni, tak apa, haid tak apa, tak payah semayang. Suami macam ni berat nana sungguh. Tu sebab belajar bab darah ni bukan orang perempuan je, orang lelaki pun kena belajar. Saya tak bermain tentang bab antara yang susah, antara ilmu yang susah, ilmu ni kedarahan ni. Kedarahan. Darah, ilmu darah, ilmu tilik bintang, falak, tu yang payah. Sampai ulama buat satu buku, ulama Seri Petaling buat satu buku tentang darah saja. Warna ni, warna, dia cerita bab warna. Dan Nabi pun kalau bab-bab macam ni, biasa Nabi akan refer kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ataupun isteri yang lain untuk menjawab persoalan sahabiah ketika itu. Kena jaga molek. Menantu kita kena tanya kalau boleh, bukan setakat tanya semayang tak. Tanya bab darah kalau berani. Kita pun tak tahu nak tanya macam mana. Kalau dia jawab salah, kita pula membetulkan. Betul, padahal salah. Jadi kena mengaji. Orang istiadah sama macam orang penyakit kencing tak tus. Orang lelaki kan, kencing tak tus. Kencing tak tus ni kena ambil wuduk. Dari sudut fiqahnya, kena ambil wuduk sebelum masuk waktu ke selepas masuk waktu? Selepas masuk waktu. Dia tak boleh ambil contoh masuk waktu pukul 1:08 Zuhur. Pukul 1 dia ambil wuduk dah. Tak boleh. Istiadah pun sama. Dia mesti cuci dia punya kemaluan dia, tutup mana yang patut, masuk waktu ambil wuduk. Dan wuduknya hanya laku untuk satu solat fardu saja, dan boleh digunakan untuk solat-solat sunat berbanyak pun tak ada masalah. Tapi yang ni pun orang tak tahu. Orang tak mengaji dan sebagainya. Ini masalah yang besar lah di sudut fiqh. Maka situasinya dihukumkan seperti orang berhadas kecil, iaitu dibenarkan untuk baca Al-Quran Karim. Masa orang sakit kencing tak tus, lepas dia ambil wuduk, tengah semayang keluar air kencing, tak ada masalah. Tak ada masalah ketika dia keluar. Ketika tu. Adapun orang yang berjunub, apa dia junub? Iaitulah maksudnya jauh. Junub ini seorang yang tidak suci disebabkan oleh keluarnya mani dengan sengaja, bermimpi atau persetubuhan. Tengok letak kaki ada kat situ. Atau dan akan wanita yang haid, maka haram ke atas mereka untuk baca Al-Quran sama ada satu ayat atau kurang daripada satu ayat. Ini sisi mazhab Imam Syafi'i. Tuan kitab kita Imam Nawawi, mazhabnya mazhab Syafi'i. Manakala harus bagi mereka untuk melihat mushaf serta membaca Al-Quran dengan sekadar melintasi dalam hati dengan tidak melafazkannya. Tengok orang baca, tak boleh sentuh. Tengok suami kita pegang, kita pun tengok.
kononnya, ataupun kita ni seorang yang menghafaz Al-Quran, boleh tengok. Tapi di sisi mazhab Maliki, orang yang menghafaz Quran, yang belajar, boleh baca Quran. Di sisi mazhab Imam Malik bin Anas radhiyallahu ta'ala. Telah bersepakat ulama bahawa diharuskan bagi yang berjunub dan kedatangan haid mengucapkan kalimah tasbih, tahlil, tahmid, takbir dan baca selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tasbih subhanallah, tahlil la ilaha illallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar. Selawat, semua zikir disilakan, boleh, tak ada masalah. Adapun di sisi mazhab Maliki, dibenarkan bagi wanita yang kedatangan haid dan nifas untuk membaca Al-Quran untuk tujuan belajar dan takut terlupa hafalannya. Mazhab Maliki membenarkan. Tak terkeluar daripada mazhab 4 lagi. Adapun bagi pandangan mazhab Hanafi yang paling asah, yang paling sahih, dibenarkan bagi yang kedatangan haid dan nifas membaca Al-Quran jika ianya dalam satu kalimah macam buku Iqra' tu. Daraba Allahu mathalan lil, selima. Tapi kalau kita mazhab Syafi'i, haram baca dalam lafaz. Bacalah kuat hati kita, insya-Allah. Allah akan tengok. Tuan-tuan jangan rasa rendah diri pula. Bukan tuan-tuan, puan-puan jangan rasa rendah diri. Tuan-tuan tak ada darah keluar. Perempuan jangan rasa rendah diri. Bacalah, sama ada dengar tu pun dapat pahala lah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa billahi taufiq. Jadi sekadar tu tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ni mohon maaf kalau saya terkasar bahasa, tersilap bicara. Bagi yang rindu kepada minuman kokotin, saya ada bawa dalam kereta saya kat belakang sana. Gatah saja pun sedap, minum pun sedap, insya-Allah. Jadi kalau berminat boleh dapatkan di belakang. Tak berminat boleh rehat sementara menanti giliran tuan guru kita, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Said. Tuan-tuan boleh rehat untuk